ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Terima kasih Fadil Ustaz Bakhtiar, sidang hadirin tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita sesi daurah kajian kitab kita yang siri yang keempat. Depan ni dia tersilap tulis siri yang kedua, kita dari siri yang keempat, yang mana saya pilih mukhtasar ataupun ringkasan kitab Sifat Puasa Nabi SAW. Tuan dan puan sekalian, boleh tengok ni buku asal dia, Sifat Puasa Nabi SAW. Buku asal dia yang ditulis susun oleh Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali dan juga Syekh Ali Hassan Al-Halabi Al-Athari, yang mana mereka berdua merupakan murid kepada tokoh hadis yang besar, iaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi buku ini sudah tentu agak besar sedikit saiznya. Okay. Kebetulan di sana ada ringkasan yang diringkaskan oleh Syekh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad Abu Muslim. Jadi saya tengok ringkasan dia ni agak menarik dan memudahkan kita. Di samping kita baca ringkasan, kita rujuk juga kitab yang asal, di mana sekiranya ada perkara-perkara tambahan yang penting, kita nukilkan juga daripada kitab yang asal. Okey, dan insya-Allah dia kita akan bahaskan beberapa saja topik yang besar tentang kelebihan berpuasa, tentang kelebihan bulan Ramadan, dan yang terakhir hukum hakam tentang puasa secara ringkas. Dan kemudian kita boleh buka kepada sesi soal jawab tentang hukum hakam puasa, yang saya kira banyak isu dan banyak topik-topik tahunan yang seringkali kita bicarakan dan seringkali kita bincang. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita nak menjadi orang yang dapat memanfaatkan kebaikan dan ibadah dalam bulan Ramadan dengan kefahaman, bukan hanya dengan ikut-ikutan. Sebab itu saya tertarik, saya taklah nak baca buku ni semua, sebab kita baca ringkasan, tapi saya tertarik dengan muqaddimah Syekh Ali Hassan dan juga Syekh Salim Al-Hilali. Dalam muqaddimah buku dia ni, dia kata di sini dia baca sikit ya, dalam muqaddimah dia. Dia kata, "Faya ayyuhal akh, jama'ana Allah wa iyyaka ala mahabbatihi واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سيتبين لنا ما للصوم من المنزلة والمكانة في الإسلام، وما لمن صام ابتغاء وجه الله من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربه أو بعده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك سيد ولد آدم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش." Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kami dan kalian di atas kecintaan dan di atas kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas gerakan usaha untuk mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan akan jelaslah bagi kita semua tentang kedudukan puasa dalam Islam itu sendiri. Dan tidak ada bagi orang yang berpuasa itu melainkan apa yang dia nak adalah ibtigha wajhillah, nak keredaan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada ganjaran pahala
kelebihan dan kemuliaan pada bulan pada bulan yang mulia ini. Dan ia sudah tentu dapat diperolehi bergantung kepada sama ada meningkat ataupun amalan kita itu baik ataupun amalan kita itu berkurang, bergantung kepada sejauh mana dekat atau jauhnya kita dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dia kata Nabi bersabda, dipanggil Sayyidu Waladi Adam. Sayyidu Waladi Adam ni maknanya ketua, penghulu bagi segala anak Adam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi bersabda, hampir sahaja orang-orang yang berpuasa itu tidak ada baginya melainkan hanya berlapar dan dahaga. Lepas tu dia kata, lidzalika la budda min ma'rifati sifati shaumin nabi. Kerana itu menjadi satu kebertanggungjawaban bagi kita, kemestian bagi kita untuk mengetahui tentang sifat puasa Nabi. Wa ma fihi min wajibat wa adab wa ad'iyatin thumma tatbiq dhalika tatbiqan amaliyah. Dan yang perlu kita ketahui daripada sifat puasa Nabi ini dan apa-apa yang terkait dengannya dari sudut kewajipan, adab-adab, doa-doa, dan kemudian mempraktikkannya secara amali. Praktikannya secara amali. Jadi itu sedikit mukaddimah yang saya boleh kongsikan di sini, supaya kita faham tujuan dan objektif kajian kitab kita pada pagi yang berbahagia ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian kita pergi kepada kita punya topik buku kita. Allah, muka surat tak tulis. Kalau muka surat tak ada, tak apa. Kita buka yang muka yang pertama tu. Muka yang pertama, ringkasan sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sedikit ni mukaddimah orang yang ringkaskan kitab. Nama dia Syekh Majdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata di sini ringkas. المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه رسالة لطيفة اختصرتها من الكتاب النافع صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان للشيخ سليم بن عيد الهلالي والشيخ علي بن حسن الحلبي حفظهما الله. والهدف من اختصار هذه الرسالة تيسير العلم على عامة الناس. وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه الرسالة وأن يجعل لها القبول والله. كتبه مجدي بن عبد الوهاب الأحمد مسلم 9 شعبان. Daripada kitab yang bermanfaat, iaitu sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Sebab apa di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan sekalian? Sebab apa dalam bulan Ramadan? Saya ambil balik statement pengarang kitab yang asal. Dia kata di sini dalam mukaddimah pengarang kitab Syekh Salim dan Syekh Ali, dia kata walaqad nadarna fi ayatis shaum wa ahadithihi as-sihah fawajadna anna as-shauma naw'an shaum استعنا بالله وكتبنا في صوم الفريضة لأن المسلم لن يتقرب إلى الله بأفضل مما افترضه عليه كما جاء في حديث الولي الذي أخرجه البخاري. Apabila kita teliti tentang ayat-ayat pasal puasa, hadis-hadis pasal puasa yang sahih, maka kita dapati puasa ada dua. Puasa yang fardu, puasa yang sunat. Okay. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami menulis tentang puasa fardu. Sebab orang Islam ini, seorang Muslim itu, dia tidaklah dapat mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan sama bagi dia.
puasa Nabi ini khusus dan tertumpu. Puasa hari putih, puasa apa dia lagi? 6 hari di bulan Syawal. Puasa hari Ashura, puasa hari Arafah. Orang nak cerita yang tu puasa sunat ni, tuan-tuan dan puan sekalian, yang tu topik lain lah. Yang tu kita tak buat bulan apa. Kita fokus kepada hukum hakam tentang puasa. Dan tujuan aku ringkasan ini adalah untuk memudahkan penyampaian ilmu manusia secara umumnya. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa dapat mengambil manfaat daripada risalah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimah ringkas daripada orang yang bertanggungjawab ringkaskan tulisan Syekh Salim Al-Halabi dan juga Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan kedua-duanya pun merupakan guru kita juga. Saya pernah bawa Syekh Ali Hasan dan Syekh Mashyah Hasan Salman ke Pulau Pinang pun, ke USM, dan Syekh Salim pun kita pernah bawa ke Mesir dan dikamkan pun. Syekh Salim pun main dekat sini. Nah, mereka ni merupakan sahabat lama juga kepada sahabat kita Syekh Dr. Abu Marwan, hafizahullah. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka kita masuk topik yang pertama, Fadailus Siyam. Sebenarnya tuan-tuan, kita pun dah duk berengak, duk baca tiap-tiap tahun pun kelebihan puasa, kelebihan ni. Cuma ilmu ni satu benda yang tuan-tuan, apa yang kita praktikkan, kita nak ada asas dan kita sentiasa ikat diri kita dengan asas tersebut. Yang mana asasnya sudah tentu nas Al-Quran dan hadis. Bukan kita tak tahu kelebihan puasa, bukan kita tak tahu kelebihan bulan Ramadan, kita tahu. Tapi biarlah kita membiasakan diri kita dengan nas-nas agama. Biar ada substance, biar ada asas, biar ada sumber. Kita bukan saja tahu, kita tahu di sana ada bukti. Baginda sendiri bercakap tentangnya. Di sana ada nas dalam Al-Quran sendiri berbicara tentang dia. Sebab tu keindahan buku-buku dan tulisan-tulisan seperti ini adalah kerana pada nasnya. Sebab ada orang jenis manusia ni, dia kurang suka baca nas ni. Dia kata benda tu biasa. Dia lebih suka membaca tulisan-tulisan dan ulahan-ulahan ayat-ayat dan perkataan-perkataan manusia. Yang ni pelik sebenarnya. Kita sepatutnya lebih cintakan dan lebih suka membaca nas. Dia tak mampu untuk hiburkan hati dan jiwanya dengan nas, tapi dia suka hiburkan dirinya dengan tulisan, novel-novel dan tulisan-tulisan, pandangan-pandangan dan olahan manusia. Yang ni kita kena bermuhasabah dengannya. Lepas tu kita kena ubah balik direction kita. Aku lebih suka mendengar nas, aku lebih suka mendengar wahyu. Zaman dulu sahabat-sahabat duk tunggu nak dengar wahyu. Kita pada hari ini wahyu berada di hadapan kita, membaca dan menghayatinya tidak memberi kesan kepada jiwa kita. So ini kita kena bermuhasabah dengannya. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya buat terjemahan ini, ringkasan ini, terjemahan ringkas ni, saya bawa perkataan-perkataan yang asal. Ini metod yang saya gunakan. Okay? Sebab tu tengok ada ayat perkataan Arab, lepas tu ada bawah terjemah, ada perkataan Arab, ada bawah terjemah. Okay? Sebab kita tak tinggal teks yang asalnya. Dan saya tak nafikan, ada juga saya buat beberapa tambahan, dan juga ada saya buang beberapa perkara yang saya lihat tak diperlukan pun, yang mana kita boleh ulas dan ulah. Dan juga contohnya, ada beberapa tempat yang saya lakukan semakan semula ke atas hadis-hadis. Saya cuba rujuk kepada kitab yang asal. Contoh, apabila penulis, contohnya dia sandaran hadis dia kepada Irwaul Ghalil Syekh Al-Albani rahimahullah,
Irwaul Ghalil ni kitab yang sangat besar, takhrij hadis, kitab Manarus Sabil, kitab fiqh mazhab Hambali. Dan saya melihat bahawasanya bila kita nukilkan hadis ni, kalau hadis tu ada dalam kitab-kitab terdahulu, kita juga sepatutnya menyenaraikan nama kitab dulu. Bukan bererti kata kita letak ke tepi Irwaul Ghalil, tak. Kitab Syekh Al-Albani, tak. Tapi secara adabnya, secara metodnya, kalau hadis tu dia ada dalam kitab-kitab terdahulu, ada dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Sunan Ibnu Majah, kita kena maklumkan yang tu juga. Sebab itu adalah sumber asal. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia dipanggil apa? Sumber sekunder dengan sumber apa satu lagi? Premier. Kita bukan sumber sekunder ni, tak apa. Ni sumber premier ni. Sumber yang asal, yang utama. Jadi sumber yang utama ni tetap kita kena ihalah dan kita kena rujuk kepada dia. Jadi itu metod yang saya guna. Sikit sebanyak adalah beberapa tambahan saja, tak banyak pun, yang saya kira perlu kita sama-sama fahami dan sama-sama kita hayati. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan kemudian ada juga tambahan-tambahan penjelasan fiqhnya, maksud perkataan-perkataan yang terdapat di dalam hadis dan juga ulasan penulis sendiri. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bab topik yang pertama tentang fadailus siyam, kelebihan berpuasa. Penulis dia sebut di sini ataupun yang meringkaskan kitab ini, dia pun menggunakan ayat yang sama juga dengan penulis asal, pasal dia ringkas kata je. Dia kata, saya tulis baca dalam bahasa Melayu dia lah, senang. Kita tak ambil masa banyak sangat. Kita telah datang ayat-ayat yang jelas, lagi muhkam di dalam Al-Quran yang menyeru umat supaya berpuasa dengan tujuan mendekatkan diri dengan Allah. Dijelaskan juga fadilat-fadilat puasa, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, was-saimina was-saimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Seperti mana firman Allah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Yang ini kelebihan bagi orang yang berpuasa. Ini Syekh Ali Hasan dan juga Syekh Salim, dia letak topik ni dia tak ikat lagi dengan puasa fardu. Puasa je umum. Dan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan berpuasa ni, puasa umum, puasa sunat, puasa ni. Sebab asal puasa ni dia junnah, dia bersifat perisai. Dia pertahankan diri kita, dia selamatkan diri kita, dia kawal diri kita dan dia disiplinkan diri kita. Itu asal puasa. Sebab itu kelebihan berpuasa ni, dia Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar, disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Sebab kita disiplinkan diri kita, kita paksa diri kita tak makan, tak minum, kita jaga mata pandangan kita, kita jaga nafsu kita, dan kita jaga segala-galanya, perkataan, lisan kita dan yang lainnya. Okey. Kemudian kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang 184, tadi surah Al-Ahzab ayat 35, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang golongan-golongan yang yang mana mereka bermusafir, yang mana mereka sakit. Mereka boleh pilih untuk berpuasa pada hari yang lain. Namun untuk makluman bahawasanya berpuasa itu lebih baik bagi kamu, maksudnya di sini bukan kata orang musafir itu dia puasa lebih baik, tak. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab nanti kita akan bahaskan perkara tersebut, orang musafir ni dia ada orang yang bermusafir yang ada masyaqqah, yang ada keperluan untuk dia berbuka. Cuma keperluan ini sama ada mendesak, terpaksa buka disebabkan dia tak larat sangat-sangat, ataupun berhadapan dengan satu keadaan dan situasi bahaya. Contohnya zaman Nabi ketika nak perang, mereka tahan juga, puasa juga, tak mau buka. Nabi panggil mereka apa? Ulaika al-usah. Mereka ni pelaku maksiat, pasti mereka tak mau buka puasa.
Pasal nak perang ni bimbang sekejap lagi ukun dalam keadaan cuaca yang panas dan sebagainya. Ada juga masyaqqah yang dia tak mendesak sangat pun. Ada keperluan juga. Okey. Jadi yang tu nak buka tak apa, tak buka pun tak apa. Satu lagi, musafir, tuan-tuan dan puan sekalian, memang tak ada masalah apa pun. Harus saja buka, tak ada masalah. Tapi pada masa yang sama, puasa pun harus juga. Sebab Nabi SAW dengan Abdullah bin Rawahah juga pernah berpuasa ketika mana bermusafir walaupun dalam cuaca yang panas. Maknanya ada keadaan-keadaan ni semua ada. Maka kita tak boleh hukum mutlak. Musafir buka puasa semua. Tak semestinya dia bergantung kepada keadaan seseorang. Mungkin baginya sesuai untuk dia berpuasa. Dalam keadaan sahabat tak puasa yang lain, Nabi dengan Abdullah ibn Rawahah dia pada dua puasa. Panas ni kena tutup kepala. Disebut di dalam hadis tutup kepala dengan tangan dan sebagainya, puasa juga. Okey. Jadi ini ayat ini bersifat umum. Puasa tu lebih baik bagi kamu. Tengok kepada keadaan individu itu sendiri. Baik. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bahawa puasa dapat mengawal nafsu syahwat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, selalu kita mendengar hadis ini, kata Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghadda lil basar wa ahsana lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang berkemampuan maka berkahwinlah, kerana pernikahan itu menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana pada puasa itu ada perisai, yakni dia memutuskan syahwat kita. Itu sebenarnya asal ataupun antara maksad tujuan puasa, sebab dia boleh mampu untuk mengawal nafsu syahwat kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya dia kata di sini, dari hadis ini telah jelas bagi kamu wahai saudara-saudaraku Islam, bahawa puasa itu dapat menewaskan dan menghancurkan gelora syahwat. Ini kerana syahwat itulah yang menjadi penyebab dekatnya seseorang muslim itu kepada neraka. Maka sesungguhnya puasa itu telah menjadi penghalang antara seorang muslim dengan neraka. Kemudian dia kata, kerana itu terdapat banyak hadis yang menegaskan secara jelas bahawa puasa itu ibarat benteng atau perisai yang melindungi seseorang hamba daripada neraka. Nabi SAW bersabda, ma min abdin yasumu sawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan dia kerana puasanya dari api neraka sebanyak 70 tahun. Kharif ni tahun. 70 tahun dijauhkan daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan sekalian, demikian juga dalam hadis yang lain baginda bersabda, as-siyamu junnah yustajannu biha al-'abd minan nar. Sabda Nabi SAW, puasa adalah perisai di mana seorang hamba itu berperisai dengannya daripada api neraka. Okey. Dan kemudian hadis ni riwayat Ahmad. Yang ni contoh-contoh antara yang tambahan yang saya lakukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, contoh ditulis ni Sahih At-Targhib. At-Targhib wa Tarhib ni asalnya kitab Al-Imam Al-Munziri. Syekh Al-Albani rahimahullah, dia buat analisa balik, dia cari hadis-hadis, dia buat cek balik, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Jadi dia buatlah Sahih At-Targhib. Maknanya yang telah dia buat penganalisaan dan telah dia buat semakan. Jadi saya buat sedikit je tambahan kat sini. Saya cek balik hadis ni asalnya mai daripada mana. Maka saya cek-cek, jumpa hadis ni riwayat Ahmad bin Hanbal juga. Jadi saya letak sini riwayat Ahmad bin Hanbal, dan kemudian baru diletak Sahih At-Targhib wa Tarhib yang dilakukan semakannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Okey. Kemudian macam di bawah juga, tuan-tuan, daripada Abu Umamah Al-Bahili, dia kata Nabi SAW bersabda, ya Rasulullah, ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Tunjukkan kepada aku ya Rasulullah satu amalan yang boleh membawa aku ke syurga. Maka Nabi SAW bersabda, alaika bisawm, maka hendaklah kamu melazimi puasa, la mithlalah, tidak ada permisalan baginya. Tuan-tuan, hadis ni riwayat An-Nasa'i. Penulis dia tulis Sahih Sunan Nasa'i, maknanya tulisan Syekh Al-Albani. Dia buat penilaian semula terhadap hadis-hadis dalam Sunan An-Nasa'i. Sebab tu saya tambah sikit ni, asalnya An-Nasa'i, kemudian baru nombor 2220. Okey. 2220.
dan Sahih Sunan An-Nasa'i nombor 2097. So ini antara penambahan-penambahan sedikit sebanyak yang telah saya buat sikit. Tuan-tuan, saya nak cerita di sini ni kita kena faham hadis ni nah. Sebab kadang-kadang hadis tentang sahabat tanya Nabi, apa amalan hak boleh masuk syurga ni banyak. Banyak. Ada Nabi jawab salat. Ada Nabi jawab puasa. Ada Nabi jawab bagi salam. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kenapa berlaku perbezaan-perbezaan yang seperti ini? Tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya ia bergantung kepada orang yang bertanya. Nabi tengok pada dia. Dia ni mungkin bab solat dah clear, bab ni dah clear, bab ni dah clear, tinggal bab ni. Dia ni kurang beradab sikit. Mai tanya Nabi, ya Rasulullah bagi nasihat kat aku. Nabi kata jangan marah. Ada orang mai jumpa, ya Rasulullah, bagi nasihat kat aku. Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi dia bergantung kepada orang yang mai bertemu dengan Nabi. Sebab ini di antara konsep dakwah kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Maknanya salah satu kaedah komunikasi kita dengan manusia. Kita nak kena faham dan menilai mad'u kita, orang yang kita nak dakwah dan orang yang kita nak tegur dia. Biar sesuai dengan apa yang diperlukan baginya. Apa yang perlukan bagi dia. Jadi kadang-kadang kita bercakap benda yang tak diperlukan bagi dia. Sebab tu dia bosan dengan kita. Sebab tu dia rasa apa ni, benda ni tak perlu pun, aku pun dah tahu dah. Atau benda ni aku tak pernah buat pun. Jadi demikian kesan dan impak dakwah Nabi SAW. Isu-isu yang Nabi jawab bergantung kepada keperluan seseorang. Dan jangan kita ambil hadis ni sekali duduk pening pula. Yang hadis sana Ustaz kata solat, sana kata haji, sana kata salam, mana satu? Tuan-tuan, sebenarnya dia bergantung kepada orang yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Seterusnya, kelebihan berpuasa di bulan Ramadan. Tadi kelebihan berpuasa, sekarang ni kelebihan bulan Ramadan itu sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian, sesungguhnya bulan Ramadan ni kita pun mengetahui tentangnya, nas-nas Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi yang begitu banyak menceritakan tentang kelebihan bulan yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada 3 poin di sini. Kalau tengok pengarang asal kitab, saya tengok sikitlah pengarang asal kitab ni. Sebelum kita masuk topik ni, saya nak cerita sikit yang asal dalam kitab ni. Yang tadi ni dia ringkaskan. Berkenaan dengan kelebihan berpuasa. Yang asal dalam kitab ni, dia bagi ada 7 kelebihan ataupun 8 kelebihan berpuasa. Selain daripada puasa tu perisai, kemudian dia bagi puasa tu menjanjikan syurga bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, puasa itu dapat memastikan pelakunya itu mendapat ganjaran pahala tanpa hisab. Ini di antara. Kemudian bagi orang yang berpuasa itu ada farhatan, 2 kegembiraan. Kemudian bagi orang yang berpuasa itu mulutnya ni di akhirat kelak akan baunya lebih baik daripada kasturi. Ini dalam hadis yang panjang diceritakan tentang kelebihan ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, dia kata puasa dan juga Al-Quran mampu untuk memberi syafaat bagi kedua yang mengamalkannya, yang mempraktikkan ia, puasa dan Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Okey, as-siyam wal Quran yashfa'an lil 'abd yaum al-qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada pelaku dan pengamalnya di hari kiamat kelak. Okey. Dan dia yang ketujuh, dia bagi di sini puasa itu mampu untuk menjadi kafarah, penghapus dosa bagi manusia. Kemudian yang ke-8, Ar-Rayyan, yakni syurga yang bernama Ar-Rayyan bagi golongan yang berpuasa. Okey, itu kitab yang asal. Okey. Kemudian kita masuk kelebihan bulan Ramadan ini. Kitab yang asal dia menyatakan ada tiga sama seperti kitab, sama seperti yang diringkaskan dia pun dinyatakan 3 juga. Pertama, kelebihan bulan Ramadan Al-Mubarak, dibawa firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Itu kelebihan yang paling besar sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan.
Okey, itu nombor satu. Sebab itu kata Allah di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey. Dan faman syahida minkum syahra falyasum. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara al-haq dengan yang batil. Barang siapa antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Maksud yang hadir ni, sampai masa nampak anak bulan, maka kena puasa lah. Kena puasa. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia macam ni ya. Kita katakan contoh bulan kemerdekaan. Kita bulan Ogos, budaya saya cerita budaya masyarakat dan rakyat dalam negara ni, masuk bulan Ogos, kita akan berbicara soal kemerdekaan, kita berbicara soal kemuliaan bulan tersebut kerana kita merdeka. Sehari je merdeka pun, hari merdeka tu 31 Ogos tu. Tapi kita memuliakan bulan tersebut, gantung bendera lah dan sebagainya, angkat bendera Malaysia, jalur gemilang lah dan hal-hal yang seumpama dengannya. Berlatih kawat, belajar nak perbarisan. Kita memuliakan bulan tersebut. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini bulan yang diturun padanya Al-Quran. Kemuliaan yang paling besar yang tiada tanding dan taranya. Jadi di mana kesungguhan kita nak memuliakan bulan ni? Apa buktinya? Adakah dengan pasar Ramadan? Adakah dengan salatul tarawih, salatul lail? Adakah dengan kita sesuaikan diri kita dengan ibadat harian yang kita lakukan, ataupun perlu ada di sana penambahan terhadap amalan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain? Dan macam-macam lagi persoalan yang perlu kita timbulkan untuk kita bertemu dengan bulan yang paling mulia. Sebab apa? Sebab dustur kita turun dan ditentukan pada bulan tersebut. Bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu yang kemuliaan yang paling besar. Yang kedua, dan dalam bulan Ramadan ada hari yang kita akan bahas juga tentang Lailatul Qadar nanti. Hari yang paling mulia, hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni orang kita ialah dengar cerita lagu tu lah. Tapi tak apa, kita akan bahaskan nanti tentang Lailatul Qadar, alamat-alamatnya, tanda-tandanya, kok ada pokok sujud balik kuang ke apa ke. Saya kita akan bahaskan insya-Allah. Tuan-tuan, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar, tentang kelebihan Lailatul Qadar ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Turunkan apa? Al-Quranul Karim. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kelebihannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan sekiranya kita beramal dan memanfaatkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, sampai masa kita cerita pasal Lailatul Qadar. Yang ketiga, dan dalam bulan ini juga syaitan-syaitan itu dirantai. Ini pun saya jelaskan dalam khutbah kemarin ni. Syaitan ni tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala rantaikan mereka di bulan Ramadan kerana apa? Satu, motivasi kepada kita. Macam kita pergi sekolah, hantar anak-anak pergi sekolah. Sekolah ni dia buat peraturan, dia buat disiplin. Budak-budak tak boleh nakal kena rotan dan sebagainya. Jadi kita ni berasa senang. Pasal apa hantar anak kita pergi sekolah? Pasal sekolah tu dia disiplin, dia bagus. Sebab apa? Dan sekolah tu masalah sosial dia kurang. Sekolah ni dia tak ada budak-budak yang jahat nakal. Budak-budak dia baik semua. Sebab tu kita hantar anak kita pergi sekolah tu. Tuan-tuan, bebas pada gangguan. Macam tu juga bulan Ramadan ni masuk dia, motivasi dia tuan-tuan dan puan sekalian, supaya orang nak beramal mudah. Pintu syurga dibuka, dengar, bagus. Pintu-pintu kebaikan dibuka. Pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan yang penjahat-penjahat ni tuan-tuan dan puan sekalian dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tak payah tanyalah banyak mana, berapa banyak kena, apa ekor Ustaz? Yang tu salah. Yang tu kita pun tak tahu banyak mana Allah Subhanahu wa taala rantai, semua ke, sikit ke, banyak ke. Tapi oleh kerana Nabi sebut syaitan itu dirantai, maka dia rantai. Lepas tu macam mana ni ada yang terlepas ni, yang orang-orang dah buat jahat ni.
Dia kata setan tak ada. Kalau nak ikut tak ada lah orang yang dirasuk ataupun orang yang berbuat amalan-amalan yang jahat dan maksiat sebab setan tadi rantai. Itu yang Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dia kata apa? Dia kata sesungguhnya kalau sekiranya masih ada lagi pelaku-pelaku maksiat di bulan Ramadan Al-Mubarak, maka dia adalah setan. Orang yang buat tu dia setan. Syaitanul ins, syaitan berupa manusia. Sebab setan hak sebenar nak kena rantai. Jadi dia tu setan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini satu motivasi sebenarnya. Baca kata Nabi dalam hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqati abwabun niran wa sufidati syayatin. Bila datangnya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dirantai syaitan-syaitan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ni kalau tengok, saya selalu cerita kat kawan-kawan, kita kalau tengok iklan produk KFC baru, ataupun tengok kita tengok gambar derian balik pulau pun cukup dah. Tengok gambar, wush, nampak kuning elok. Depa kata derian lipan apalah. Macam-macam jenis derian ni susun elok isi dia. Tengok tu, wush, macam nak makan terus tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, tu kita tengok baru tak tahu makan sedap tak sedap. Tapi balik pulau ni biasa sedap lah. Macam tu juga kita tengok produk, wish, nampak macam sedap, berasa nak pergi beli terus. Tapi beli tak tahu mana pun. Maknanya, apa-apa yang dihidangkan oleh manusia di atas muka bumi ini kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia belum tentu dapat memuaskan hati kita. Dia belum tentu memastikan perkara tersebut sesuai dengan kita ataupun tidak. Tapi apa yang Allah hidangkan ni, kempen yang Allah Subhanahu Wa Taala buat tentang Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, satu kempen yang pasti ganjarannya, pasti kebaikannya. Tapi sejauh mana minat kita dan tarikan kita dengan kempen yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dalam Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat di dalam hadis-hadis baginda. Sejauh mana kita tertarik? Ni marketing lah ni. Tuan-tuan dan sekalian, puasa ibadat puasa ni dia satu produk. Jadi nak tarikan orang kepada produk ni, untuk nak tarik orang kepada produk ni, maka dia ada iklan-iklan yang pelbagai. Iklan ni Allah Subhanahu Wa Taala buat kelebihan puasa, kelebihan bulan puasa, kelebihan berpuasa di bulan Ramadan pula. Semua ni duk ada ni. Ni iklan-iklan yang dibuat. Iklan hak manusia buat belum pasti betul. Kopi larat, makan hang larat. Memang larat, buat apa pun larat. Tapi tak dan. Kopi-kopi ni pun sembang kita masa kita duk belajar dulu. Jenis tadi malam Pak Isa ni. Bubuhlah kopi larat, kopi jenuh, kopi ni, kopi ni. Makan betong-tong kopi. Tidak serba tu lah. Tak ada nak ni, dua baru kena 2, 3, 4 gelas. Tak ada berapa minit, mengantuk. Mengarut ya. Tapi itu iklan manusia. Tak pasti betul ke tak. Sesuai kata dengan kita. Mungkin ada orang Islam, mungkin kita tak sesuai. Tapi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sejauh mana kita yakin dan percaya dengan produk yang sangat mulia, Ramadan Al-Mubarak ini, berpuasa di bulan Ramadan yang sudah tentu kita perlu menghayatinya. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya masuk hukum hakam puasa. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila masuk hukum hakam puasa ni, ada semua sampai habis ni, kira sampai habis dah ni. Sampai habis dah ni ada 17 topik. 17 topik berkaitan dengan hukum hakam puasa. Saya harap tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya ada soalan, kalau nak tanya di penghujung pun boleh, tanda siap-siap sakut terlupa, ataupun langsung boleh tanya ketika mana kita sedang berkuliah, sebab topik banyak. Sekali lagi kod-kod terlupa dan sebagainya, kita melepaskan peluang perbincangan kita pada hari ini. Saya tak rasa lama sangat ni pun pengajian ni, insya-Allah. Tapi oleh kerana topik dia pelbagai, ini pun hanya ringkasan. Mungkin ada perbincangan fiqh di sana, sama ada isu-isu kontemporari tentang puasa, tentang perkara-perkara membatalkan puasa.
dan hal-hal yang seumpama dengannya, yang ni kita boleh buka dan kita boleh bincangkan sepanjang kuliah dan kajian ini berlangsung. Tak payah tunggu lah, tak apa. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali berkenaan dengan an-niyah. An-niyah, niat. Niat ni seperti mana yang kita ketahui tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tengok nota kaki di bawah tu, an-niyah mahalluha al-qalb. Niat ni tempatnya di hati. Dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu harus. Adapun pendirian sebahagian daripada ahli ilmu, sebahagian daripada ulama, melafazkan niat itu bukan haruslah, ia merupakan bid'ah. Sebahagian daripada ulama. Tapi orang kita, dia sensitif dengan isu ni. Tak apalah, bagi pandangan saya tak nak bertengkar lah berkenaan dengan isu dan hal yang seperti ini. Yang penting kita ajak masyarakat kita niat dan faham konsep niat. Ustaz-ustaz pun tolong mengajak bagi betul kepada masyarakat. Niat adalah lintasan hati. Nak lafazkan tu tak apa, yang tu tak bab kedua. Dia bukan penting soal lafaz itu, dia penting soal hang niat ke tak. Lintasan hati. Dan beza antara niat untuk puasa fardu dengan puasa sunat lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk puasa fardu, niat dia wajib di malam hari. Ada orang tanya, nak niat awal puasa sekaligus terus 30 hari, boleh tak? Tak, tuan-tuan dan puan sekalian, niat di malam hari, setiap hari berpuasa. Ini disiplin dah. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nyatakan di sini, nombor 2 tu, perenggan yang kedua, man lam yubayit has-siyam min al-lail fala siyama lah. Siapa-siapa yang dia tak tanamkan niat dia untuk berpuasa pada malam hari, maka tiadalah puasa baginya. Ni untuk puasa fardu. Adapun puasa sunat, kita pun tahu hadis Nabi, bila Nabi satu hari itu tanya kepada Aisyah, malaki minal ghadah, engkau ada tak apa makan tengah hari untuk aku nak makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tak ada apa-apa. Maka kata Nabi apa? Inni saim, aku puasa. Tuan-tuan, dengan syarat dia tak makan pagi. Ini kedarah nasi lemak 3-4 mungkih mamu. Lepas tu tiba-tiba makan tengah hari lagi, lain kali tak buat main makan. Puasa, tak boleh gitu. Tak boleh. Kita kena, dia syarat dia tak makan daripada awal. Itu puasa sunat tak apa. Dan ini kita kena faham beza antara puasa fardu dengan puasa sunat. So niat untuk puasa fardu ni, dia mesti ada lintasan di malam hari. Nak lintah bila? Lepas solat tarawih ke? Kadang-kadang orang kita ni dia jadi budaya. Lepas solat tarawih tu, habis semua tu, lepas Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Rabbul Malaikatur Ruh ni, habis-habis tu semua, walih kita pakai niat ramai-ramai, nawai tu, sauma ghadin, apa semua sekali. Okey. Itu budaya sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia yang paling pentingnya, lintasan bila kita bangun bersahur, itu bererti kita telah berniat pun. Pasal apa? Pasal bangkit sok untuk apa? Untuk makan lah. Makan sok tu untuk apa? Untuk puasa lah. Melainkan dia makan-makan, dia tak tahu pasal apa. Pasal apa? Dia tak tahu. Dia makan-makan pasal apa ni? Tak tahu pasal apa. Yang tu dia mungkin ada masalah. Yang tu bererti dan menunjukkan bahawasanya dia belum dan tidak lagi berniat. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, adapun satu faedah di sini, tuan-tuan, ini yang saya satu faedah di sini disebut, waman adraka syahr Ramadan wa huwa la yadri fa akala wa shariba thumma alima falyamsik wal yatimma sawmah wa yujzi'uhu dhalik. Dan barang siapa menemui bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak tahu, terlupa, lalu dia makan dan minum di siang hari, kemudian dia mengetahuinya, maka hendaklah dia menghentikan makan minumnya serta sempurnakan puasanya. Hal itu adalah harus baginya. Ni bagi orang yang
yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, dia masuk dalam bulan Ramadan, maknanya dalam keadaan dia tak ingat, dia terlupa. Kata dia berpuasa. Ni dia terlupa. So bila kata terlupa ni, perbincangan dia panjang lah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu ambil kira sesuatu yang kami terlupa dengannya. Jangan ambil kira ataupun tersalah. Tuan-tuan, jadi dia memang terlupa betul-betul. Bukan sengaja untuk tidak berniat. Bukan sengaja untuk tidak melintaskan hati, dia terlupa. Lepas tu bila mangkit pagi, dia pergi perayuk apa semua, dia pergi makan apa semua, kenyang apa semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, sesungguhnya, sebenarnya, bila dia sedang balik, maka dia teruskan puasanya. Sambung puasa. Disebut di dalam hadis Nabi SAW, innama at'amahu Allah wa saqah. Allah yang bagi dia makan dan Allah yang bagi dia minum. Nak buat macam mana pasal dia terlupa. Jadi tak payah duk bimbang tuan-tuan dan puan sekalian. Namun yang paling penting sekali, disiplin dia setiap malam kita berniat, lintasan hati untuk kita melaksanakan ibadat puasa keesokan harinya. Kemudian yang kedua, waktu berpuasa. Waktu berpuasa, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok muka seterusnya. Dia ada banyak hadis sebenarnya dalam isu waktu berpuasa ni. Antaranya hadis Sahl bin Sa'ad, ada hadis Adi bin Hatim dan sebagainya. Daripada hadis ini dia kata, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Al-Baqarah ayat 187. Bila turunnya ayat ini, ayat apa? Ayat hingga terang bagimu benang putih, yakni siang hari, dari benang hitam, yakni malam hari. Ayat ni asalnya turun dekat tu je. Kemudian dia kata, fakana ar-rajul idza arada as-saum, dan ada seorang lelaki ni jika dia nak puasa, rabata ahadukum fi rijlaihi al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad. Dia ikat kat kaki dia ni benang putih dengan benang hitam. Fala yazalu ya'kulu wa yashrabu hatta yatabayyana lahu ru'yatahuma. Dia makan minum sampai apa? Sampai dia hingga dia dapat melihat kedua benang tersebut. Bila dia tengok baru dia berhenti. Bila nampak dah. Duk ajar makan lah nak tengok. Memang duk nampak. Jadi dia dah salah faham. Ikat benang putih dengan ikat benang hitam di kaki dia. Kemudian baru fa'anzalallahu ba'da dzalik, baru Allah Subhanahu wa taala turunkan minal fajr. Yang dimaksudkan benang putih benang hitam ni adalah fajar. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, benang putih ni masuk waktu mula berpuasa, subuh. Benang hitam ni masuk waktu berbuka puasa, maknanya tenggelam matahari. Sebab tu perkara yang seterusnya dibahaskan dalam topik ni tentang fajar. Fajar. Al-fajru fajran. Fajar tu ada dua jenis fajar. Okey. Yang pertama kata Nabi SAW, tapi lah ni tak ada siapa nak teropong tengok fajar dah. Dia tunggu jam je azan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Namun di zaman Nabi SAW, dilihat kepada fajar. Fajar ada dua, kata Nabi SAW, al-fajru fajran, fa'ammal awwal, fa'innahu la yahrumu at-ta'am, wa la yahillu as-salah, wa amma thani, fa'innahu yahrumu at-ta'am, wa yuhillu as-salah. Maksudnya, fajar tu ada dua. Yang pertama, fajar yang mana dia tidak mengharamkan ta'am. Ta'am ni makan. Dan dia tidak menghalalkan salat. Maknanya tak masuk waktu subuh lagi. Fajar pertama. Ini kita nak bahas pasal fajar ni, fajar pertama. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia mengharamkan makan dan dia mengharamkan makan, dia menghalalkan salat. Maknanya kena salat dah pada waktu itu kerana dah masuk waktu subuh. Sebab tu dia panggil ada fajar sadiq dan ada fajar kadhib. Fajar yang betul-betul fajar, maknanya dah masuk waktu subuh dengan fajar tersebut dan haram bagi kita makan. Dan satu lagi fajar yang kadhib, fajar yang tak betul, fajar yang bohong, nampak macam terang, macam cahaya, tapi sebenarnya ia bukan dikategorikan sebagai masuk waktu untuk salat zuhur, salat subuh, dan masuk waktu untuk kita memulakan ibadat puasa. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu di dalam hadis
yang lain kata Nabi apa? Kulu washrabu wa la yahdiyannakumus sati' al-mas'ad wa kulu washrabu hatta ya'taridu lakumul ahmar. Okey. Sebelum saya nak baca terang hari ni, kita cerita kat bawah ni. Kalau tengok kat bawah ni dan nota kaki dia, dinamakan fajar kadhib itu, kenapa? Huwal bayadud daw al-mustatil as-sati' as-sati' al-mas'ad. Kadhana bis-sirhan, ay dhib. Ia adalah warna putih yang panjang memancar serta menjulang tinggi seperti ekor serigala. Dhanab as-sirhan. Dhanab ni ekor. As-sirhan ni serigala. Macam ekor serigala, dia naik ke atas. Tuan-tuan dan puan sekalian, memancar, menjulang tinggi. Dia macam lagi nak pecah. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni dia panggil fajar. Fajar apa? Kadhib. Bukan masuk lagi waktu subuh. Masa tu masih boleh kita makan. Masa tu masih boleh kita minum. Masa tu kita tak solat subuh lagi. Okey. Dan kemudian dinamakan fajar as-sadiq. Fajar yang betul, ia adalah huwal ahmarul mustatir. Ay yantashiru bayadul ufuqi mu'taridan. Wa hadha huwa alladhi tata'allaqu bi ahkami as-siyam was-salah. Ia adalah warna kemerah-merahan yang bertebaran, iaitu yang tersebar cahayanya di ufuk, dan inilah fajar yang terkait dengan hukum hakam puasa dan juga salat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kita faham fajar ada dua. Kalau nak try boleh tengoklah besok pagi subuh, try kita tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buka muka surat seterusnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, kata Nabi, innal fajra laysa alladhi yaqulu hakadha wa jama'a asabi'ahu thumma nakasaha ila al-ard walakinna alladhi yaqul hakadha wa wada'a al-misbah 'ala al-misbahah wa madda yadayhi. Maknanya, kata Nabi, sesungguhnya fajar itu bukan seperti yang dikatakan orang begitu dan begini. Baginda kemudian kumpul jari jemari, membalikkannya ke arah bumi, dan baginda bersabda, akan tetapi fajar itu adalah apa yang seperti dikatakan ini. Baginda letak jari telunjuk di atas jari telunjuk yang lain, lalu membentangkan kedua tangannya. Nabi letak macam ni. Maknanya, fajar ni satu dia ada dua. Lepas mai satu, dia akan mai yang lagi satu. Jadi dia bukan satu sahaja fajar, dia ada dua. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak apa. Sekarang ni kita dah ada kemudahan, kita dah ada jam, kita dah ada waktu salat dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah. Kita dah ada kemudahan tersebut. Cuma ini perkongsian wahyu daripada Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana suatu ketika dahulu penentuan waktu subuh, penentuan waktu untuk memulakan salat. Dia terbabit, dia terkait dengan hukum hakam salat dan puasa. Kemudian yang keempat, thumma yatimmu siyama ila al-lail, sempurnakan puasa sehingga malam. Kata Nabi di dalam hadis, idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekiranya malam datang dari sini dan siang menghilang dari sini dan terbenam matahari, maka berbukalah orang berpuasa. Tuan-tuan dan puan sekalian, penjelasan ini penting ni ya. Wa hadha amrun yatahaqqaqu ba'da ghurubi qars asy-syams mubashara wa in kana daw'uha zahira. Kadang-kadang kita heran tak? Pasal apa masuk waktu buka puasa matahari duk nampak lagi cahaya? Tuan-tuan dan puan sekalian, keadaan ini berlaku sebaik sahaja tenggelamnya bulatan matahari walaupun cahaya masih kelihatan. Bulatan tu, matahari itu tenggelam. Maksud ghabati syams ni, tuan-tuan, Nabi SAW ni, Nabi ya, faqad kana min hadihi SAW, antara petunjuk Nabi apabila idza kana sa'iman, bila Nabi SAW berpuasa, amara rajulan, Nabi suruh seorang lelaki ni, awfa ala syai', cek matahari. Fa idza qala ghabati syams, bila dia kata matahari dah tenggelam, maka Nabi SAW pun berbuka. Apa maksud matahari tenggelam ni? Matahari tenggelam bukan hilang cahaya. Itu jangan kita faham. Ni kita beza kita dengan Syiah.
Syiah dia faham hilang cahaya. Dalam hadis ghabatis syams, hilangnya matahari, bukan hilang cahaya matahari. Lepas tu kadang-kadang kata, siapa ni kau usah? Yalah, qars, dia punya qars ni bulatan matahari tu. Hilang yang tu. Walaupun ada cahaya lagi di ufuk timur, ufuk barat sikit-sikit, yang tu tak ada masalah. Yang penting cahaya tu ataupun bulatan matahari tu dah hilang. Tuan-tuan dan puan sekalian, ghabatis syams, berbeza dengan pengamalan ataupun kepercayaan golongan-golongan Syiah. Dia sampai gelap, sampai nampak bulan, sampai nampak bintang-bintang baru buka puasa. Tapi Syiah Malaysia ni dia ikut time gitu ya. Maruk bukan, dia bukan ikut. Saya kira persamaan kacau pula. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi wallahu alam, itu kita nukilkan daripada tulisan-tulisan kitab-kitab dan pendirian agama mereka. Soal di Malaysia ni dia beramai ke tidak, wallahu alam, mungkin dia buat, mungkin dia tak buat. Ada yang mungkin ada yang dia ortodoks sikit, dia mungkin buatlah. Tapi dia kena tengoklah kita makan. Wallahu alam. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahur yang kelima, sahur. Sahur ini pasal sejarah sikit. Sahur ni menarik juga cerita ni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadat puasa sama seperti difardukan ke atas orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey. Dia kata di sini apa? Fakana al-waqt wal hukmu ala wifqi ma kataba ala ahli kitab, ma kutiba ala ahli kitab, alla ya'kulu wa la yashrabu wa la yankihu ba'da naum. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ni dia lain sikit ni. Ai idza nama ahadukum lam yut'im hatta al-lailah al-qabilah wa kutiba dhalika 'ala al-muslimin falamma nusikh amara Rasulullah sallallahu bis-sahur ataupun suhur tafriqan baina saumina wa baina saumi ahli kitab. Sesungguhnya telah difardukan ke atas orang Islam ibadat puasa seperti mana difardukan ke atas ahli kitab, dari sudut hukum dan juga dari sudut waktu. Itu asalnya. Okey. Ia tak dibenarkan makan, minum dan mendatangi isteri setelah bangun daripada tidur. Maksudnya apa? Jika seseorang itu tidur dan terjaga sebelum tibanya waktu subuh, dia tak dibenarkan makan, minum serta mendatangi isteri sampai besok malam, sampai buka puasa pula. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya bila dia tidur, dia bangun, dia kena makan sebelum tidur. Sebab apa? Sebab bila dia tidur, dia bangun, dia dah tak boleh makan, dia tak boleh minum, walaupun tak masuk lagi waktu subuh. Itu asalnya. Jadi sama. Kemudian hukum ini telah dimansuhkan, telah dibatalkan, telah dinasahkan. Sebab tu dia beza antara puasa kita dengan puasa mereka. Puasa mereka tak ada makan sok. Tu kata Nabi di dalam hadis, al-faslu ma baina siyamina wa baina siyami ahli kitab akalatu sahri. Beza antara puasa kita orang Islam dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Beza antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih. Jelas tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian tu dia baca dah hadis tu bawah sekali. Was-sahur barakah. Pada makanan sahur tu ada keberkatan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita buka muka surat seterusnya, kata Nabi tentangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya pada makanan sahur itu ada keberkatan. Okey. Dan antara keberkatan yang paling besar ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur. Kata Nabi dalam hadis, as-sahur, dia dalam bahasa Arab ni dia ada dua, sahur dengan suhur. Tapi dah jadi bahasa Melayu ni sahur pakai sahur je lah. Tak payah bening-bening nak bertengkak bahasa. Hang sebut tak kena suhur, kau ni kata sahur. Dalam bahasa Arab ni dia beza sahur dengan suhur. Suhur perbuatan makan sok. Perbuatan kita tu. Suhur. Sahur bagi di atas sahur, yang tu makanan untuk bersahur. Tu bahasa Arab lah. Dia bagi heja, tukar bagi dia lain terus makna dia.
Tapi kita ni dah jadi Melayu sahur, pakai sok makan sok apa semua sok lah. Lagi kita lagi ringkas orang utara kan. Sok lah. Daripada sahur tu apa? Hang sok ke sek ke sok. Kita sok lah. Makan sok je cukup. Tuan-tuan dan puan sekalian, senang. Jadi Allah dan para malaikat mendoakan, kata Nabi, as-sahur akluhu barakah fala tad'u walau an yajru'a ahadukum jur'atan mimma fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Hadis dari Ahmad. Maksudnya, makanan sahur itu berkat, maka jangan sekali-kali kamu meninggalkan ia walaupun kamu meneguk seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan mereka-mereka yang bersuhur. Allah Subhanahu wa taala doakan dan para malaikat mendoakan orang yang bersahur. Barakah. Jangan kita ambil ringan ni sahur, jangan kita ambil ringan. Ia satu amalan yang sangat mulia, beza antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Allah dan para malaikat mendoakan ia. Dan dalam hadis yang Nabi kata, ni'mas sahuril mu'min at-tamar, sebaik-baik makanan untuk sahur bagi orang yang beriman itu adalah kurma, tamar, kurma kering. Tuan-tuan dan puan sekalian. Terus kemudian yang seterusnya, ini kalau ada nak tanya soalan, tanya terus lah. Tanya terus lah. Jangan drag panjang-panjang. Ni pasal kita dah lepas beberapa topik ni. Sahur kita dah lepas. Kemudian kita pergi soal berbuka puasa. Berbuka puasa, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi SAW bersabda, la yazaluddin zahiran ma'ajjalan nas al-fitra lianna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Dia kata, Nabi bersabda, agama ini akan sentiasa menang, yakni mulia, selama mana manusia menyegerakan berbuka. Kerana Yahudi dengan Nasrani, mereka mengakhirkan puasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia sebelum tu saya terlupa nak baca ni tambih dekat bawah ni, nota kaki berkenaan dengan sahur. Tuan-tuan, dia satu hal yang penting juga. Ya, walaupun ada kekhilafan, perbezaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang isu waktu kita bersahur dan waktu kita berhenti makan sahur. Saya tak nafikan di kalangan ilmuwan Islam yang popular juga, tuan-tuan, mengatakan bahawasanya kita boleh bersahur sehingga iqamah, sehingga kita mendengar iqamah, maknanya seruan untuk kita nak laksanakan solat lah. Maknanya bukan azan lah, iqamah. Boleh bersahur sampai iqamah. Jadi ini salah satu pendapat dan pandangan. Mungkin ada orang dia pelik dan sebagainya. Namun majoriti di kalangan ahli ilmu, jumhur ahli ilmu berpendapat bahawasanya waktu memulakan ibadat puasa itu, menahan diri daripada lapar dan dahaga, dia bermula daripada azan subuh. Jadi itu secara praktikalnya dipraktikkan. Tapi kalau kita pasal dia khilaf hadis tentang soal azanain, dua azan tu. Azan apa dua azan tu? Adakah azan pertama, azan kedua, ataupun azan pertama dan azan kedua dan iqamah? Itu dia punya kekhilafan dan topik perbincangan dia. Benda ni luas, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya mungkin lebih cenderung kepada dua azan itu adalah azan yang pertama dan azan yang kedua. Itu biasalah. Maknanya bila dia tak niat nak puasanya, nak tak ada niat, tak puasa. Tiada puasa baginya, melainkan dia terlupa. Kalau dia tak niat, contoh kita semayang tak niat, semayang sah semayang kita? Tak sah. Niat adalah rukun asas. Seperti mana dalam puasa pun niat adalah rukun asas. Tanpa niat tiada puasa. Itu maksud Nabi SAW. Tabiitun niyah, tanam niat pada malam hari itu. Maknanya kita kena niat lah.
sebelum pelaksanaan. Malam tu sampai bila? Malam tu sampai bila? Sampai masuk. Sampai masuk waktu subuh. Itu dalam kategori kira malam lah. Dalam kategori malam. Tuan-tuan, dia kena niat lah. Dia kok mana pun itu disiplinnya. Ya. Tiap malam. Wallahu a'lam. Itu yang saya katakan tadi, niat sebulan ni ada pendapat daripada kalangan ahli ilmu. Dia kata sesungguhnya kita niat untuk sebulan ni terus ni dibimbangi, kita malam-malam tu kita terlupa, terlepas dan sebagainya. Jadi kita niatlah sebulan terus. Adapun nas tentangnya tak ada. Kita bercakap soal nas tentangnya. Jadi kalau siapa-siapa yang boleh bawa nas tentang hal tersebut, tak apa, saya jadi tekong. Kita niat. Kita niat sebulan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia ada nas, kita praktikkan. Dan bukan bererti kita nak menidakkan amal perbuatan orang lain. Sebab benda ni, niat ni kita katakan tadi, ia adalah lintasan hati. Jadi, kita faham konsep pun dah cukup dah. Bahkan sebenarnya ia memudahkan banyak pihak dan banyak orang. Memang sebab tu saya katakan tadi. Kalau pergi tanya ni, bini kita ni pasal apa ni bang? Pasal apa ni yang masak makan apa semua ni? Tak tahu pasal apa. Maknanya tu tak ada niat lagi. Tapi kalau dia kata kat kita, abang saya ketuk dengan senduk lagi. Takkan tak tahu gini kita mangkit saya duk goreng ikan apa ni. Goreng ikan semilang lah, goreng ikan bawal lah apa. Tak faham ke kita nak buat apa esok? Nak puasa lah esok. Maknanya tu dah niat dah. Hal yang sama aja pun yang kita bincangkan dalam isu salat. Orang yang duk was-was dalam salat dia. Sebab apa? Sebab dia nak tarik niat masuk. dia was-was, dia was dalam solat dia. Dia duk salli. Kesian dekat dia, kisah kita kesian. Sebab tu sebenarnya orang macam ni tengah-tengah dia duk banyak kali 8 kali. Tapi yang herannya bila imam rokok dia dapat. Yang tu kita ragui. Yang tu kita heran sikit. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila cuba kita pegang tangan dia. Allah banyak kali kita pegang. Ni abang nak buat apa ni? Kau dia kata, hang ni apa ni kacau aku nak mayang. Maknanya abang nak mayang lah. Siapa yang apa ni sampai nak banyak kali sangat? Sebab ini dia lama kelamaan dia jadi penyakit, tuan-tuan dan puan sekalian. Macam tu juga dengan isu puasa. Sebab kadang-kadang kita lepas subuh tu, saya pernah tahu lepas subuh ada murid-murid kita jugalah yang belajar ni. Telefon tanya, Allahu Akbar Ustaz, saya dah terlupa niat semalam apa semua dan sebagainya. Dia terlupa nak talaffuz, melafazkan niat nawaitu saumarodin tu. Kan? Nawaitu saumarodin tu kan dalam TV, ada dalam semua, ada dalam ni dan hal yang seumpama dengannya. Tu saya tanya dia, apa mangkit sok tak mangkit? Puasa apa mangkit sok? Makan untuk apa? Makan untuk puasa. Maknanya dah niat dah. Jadi tak perlu nak bimbang bahawasanya kita tak dikategorikan berniat lagi. Bagi siku. Bagi siku. Dia memang kalau kita bagi siku tu kita tengok orang juga. Saya hentak tak apa. Saya hentak bagi siku tak apalah. Orang nak keluar balik tu pun tak apa ni 3-4 kali. Kalau saya lagu kita ni tengok saya adik kita pergi bagi siku siap makna. Kita kesian kat orang-orang macam ni, dia ada masalah sebenarnya, was-was dia keterlaluan. Jadi bila was-was keterlaluan ni tuan-tuan dan puan sekalian, dia mengganggu solat dia. Dia perbahasan isu ni sebenarnya cantik kalau baca kitab Talbisu Iblis, Belitan Iblis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Dia bahaskan panjang pasal isu was-was ni. Panjang dia bahas pasal isu was-was. Bagaimana syaitan ni membelit dan mengganggu hati-hati manusia dengan was-was. Jadi nak mayang berasa, sekali berasa
kencing keluar tak keluar, minta maaf kalau saya sebut lah. Satgi berasa wuduk dulu ada ke tak ada lagi yang itu ni. Satgi berasa macam, satgi berasa dia banyak benda tau. Kadang-kadang ada yang jenis suci bersih ni. Nak keluar belik yang pun satgi pintu belik yang ni, tadi orang tadi masuk sebelum aku dia cuci dak tangan dia. Dia mula main penyakit-penyakit tu. Dia cuci dak tangan dia. Tadi takkan dia cuci kot. Kau dia tak cuci, kau dia cuci. Tak apalah, senanglah. Ambil air basuh tomboi habis. Basuh. Kita dah tengok dekat belik-belik dekat belik-belik shopping komplek, tengok orang duk basuh pintu. Pasal apa ni? Pekerja ke? Tak pun. Orang luar pasal apa? Dia ambil sembahyang dalam belik-belik. Dia basuh ke semua habis ni. Tak payah pakai orang cuci dah, senang. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal dia was-was. Saya pernah tengok sampai ambil wuduk dekat masjid, kan masjid yang jenis ada kolah ataupun paip panjang tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia masuk dalam tu. Okey. Biasanya masjid lah ni bila masuk kawasan wuduk, belakang kawasan wuduk tu dia ada pintu untuk masuk ke tandas. Okey. Jadi ada orang masuk tandas, ada pakai selipar, ada tak pakai selipar. Ni pemikiran wawan, was-was. Jadi dia keluar, orang tu keluar apa semua, masuk ambil tempat wuduk tu, orang tu pun jalan pi ke sana. Pi keluar, pi tempat untuk bersolat. Jadi dia hak masuk ambil wuduk ni, dia fikir lah, orang tadi keluar kat sini. Baru dia basuh kaki dia sana. Aku mai kat sini dah. Maknanya sama dengan laluan dia keluar tandas tadi. Dia masuk tandas tadi, dia buat apa? Dia sama ada dia buang air besar ataupun dia buang air kecil. Cuci ke tak dia basuh. Jadi dan dia masuk belayang tu mesti ada percikan kat bawah-bawah. Ni apa ni, minta maaf apa ni, jamban tu, tandas tu. Tandas duduk tu kan. Takkan tak terpercik sikit kat sini. Jadi bila terpercik, dia pijak benda tu. Dia basuh dak kaki dia dalam tandas tu untuk dia nak keluar. Tu dia main kat tu. Jadi tuan-tuan, yang ni penyakit ni penyakit. Jangan layan. Dulu saya pernah nak terikut dulu, ada seorang senior dekat ni Madinah ni, universiti ni. Dom, kami duduk dom ni, ada belayak share ramai-ramai kan. Tengok sini ada seorang senior ni. Dia ayam ni nak masuk tanah, dia basuh tomboi kepala pipe tu, basuh. Pasal apa bang? Pasal apa ni? Ni kita ni tak tahu ni, orang ni keluar mak hitam ni apa semua. Panggil kami sana panggil orang Nigeria semua, kami panggil mak hitam yang umum lah. Depa ni cuci Nigeria ni, Afrika ni depa cuci ke dak ni, kepala ni basuh ni, sagi basuh sana. Kita pun dia mai tu, terfikir betul juga. Tapi lama-lama jangan layan. Layan tu memang penyakit, tak boleh buat apa. Kira nak cuci semua. Sampai ada orang telefon tanya, buah durian. Dia beli buah durian, dia buah dalam buku kereta dah. Okey, buah durian dia buah dalam buku kereta dah. Lepas tu balik rumah dia makan-makan, lepas tu baru dia teringat, baru dia telefon. Tahu dia tanya apa? Dia kata buah durian ni mana ada orang sambut. Dia jatuh atas tanah. Dan durian-durian yang elok ni biasanya daripada kebun-kebun orang Cina yang bukan Islam. Depa belanjing di kebun. Ni dia main ni. Dia penyakit ni. Jadi bila belanjing kat kebun dia apa semua ni, jadi buah durian tu jatuh atas tanah. So sudah tentu takkan tak terkena tempat anjing. Anjing tak lalu ke apa semua. Jadi dia ambil masuklah kereta. Masuklah kereta pungkak kereta dia. Jadi pungkak kereta ni nak kena basuh. Lepas tu masuk dalam rumah, dia jadi cerita panjang. Jadi lah kali kita pakcik ni penin dia penyakit wawan ni jangan layan. Itu adalah mainan syaitan yang mengganggu gugat manusia. Sajalah. Itu hanya tambahan-tambahan daripada apa yang kita nak sentuh. Kita apa tuan-tuan dan puan sekalian, kita berhenti rehat saat 15 minit. Saat lagi kita sambung balik. Saya rasa lepas ni banyak lagi topik-topik hukum hakam yang akan kita sentuh. Wallahu a'lam. Tunggu dulu.